Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulinal amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati waddin. Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha luas pengetahuan lagi maha bijaksana. Allahumma akhrijna min zulumatil waham, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan kekeliruan. Wa akrimna binuril ilmi wal faham, anugerahkan kepada kami cahaya ilmu dan kefahaman. Wasahil akhlaqana bil hilm, mudahkan kami untuk bertingkah laku lemah lembut. Allahumma amin summa amma ba'd. Berusaha semua ahli jawatan kuasa masjid yang hadir, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat yang hadir, muslimin muslimat yang saya muliakan. Pertama dan selamanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan peluang untuk kesekian kalinya pada malam ini bersama-sama mengabdi diri kepada Tuhan, menunjukkan bukti dengan berbakti kepadanya, berbakti kepada agamanya, dengan melaksanakan segala titah perintahnya, dengan menggunakan segala keupayaan dan kederat yang ada untuk mensyukuri akan segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan ini terbalas dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sama ada dibalas di dunia dan lebih perlu lagi di akhirat. Para hadirin muslimin yang saya muliakan, kita sambung pengajian kita tafsir surah Luqman. Kita sampai ayat yang ke-12. Kita sampai ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Kita akan cuba melihat, menekuni dan cuba memahami dua ayat ini terlebih dahulu dengan waktu yang terbatas di antara maghrib dan isya ini, tuan-tuan. Baik, kita boleh lihat ayat yang ke-12, yang pegang tafsir Al-Quran, terjemahan Al-Quran, boleh kita tengok. Ayat 12, 13 dan seterusnya ini akan membicarakan tentang kisah Luqman. Nama surah ni surah Luqman. Maknanya di antara isi penting di dalam surah ini adalah kisah Luqman. Luqman dengan siapa? Luqman dengan anaknya. Dalam riwayat menyatakan Luqman, anaknya dan juga isterinya, isteri Luqman, agama asal mereka bukan Islam. Mereka adalah orang-orang kafir yang belum Islam. Atas kebijaksanaan, sebab tu Luqman digelar Al-Hakim, bijaksana. Atas kebijaksanaannya, kepintarannya, kemahiran berfikir dan berkata-kata, anaknya dan isterinya akhirnya memeluk Islam.
Baik, ayat yang ke-12, walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kamu kepada Allah. Luqman, dalam kebanyakan riwayat para ulama menyebutkan beliau adalah seorang lelaki yang saleh, bukan nabi. Majoriti para ulama menyebutkan Luqman ini seorang lelaki yang saleh, bukan dari kalangan anbiya, bukan dari kalangan nabi. Dalam tafsiran menyebutkan satu riwayat berkenaan dengan kehebatan ataupun darjat yang Allah Ta'ala angkat kepada Luqman. Berkata Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir, kata dia, sesungguhnya Allah mengangkatkan darjat Luqman Al-Hakim dengan hikmahnya, di mana ada seorang lelaki yang pernah kenal sejarah Luqman sebelum Allah angkat darjatnya menjadi orang saleh lagi bijak. Lalu dia berkata kepada Luqman, bukankah kamu dulu hamba kepada keluarga fulan yang pernah kamu jadi gembala ataupun penggembala kambing? Luqman jawab, bahkan begitu, ya. Kemudian lelaki tadi berkata dan bertanya, apakah yang menyebabkan kamu diangkat ke peringkat ini? Kata Luqman alaihi salam, yang pertama, takdir Tuhan. Qaddarallahu lahu. Allah Ta'ala mentakdirkan dia untuk mengangkat darjat dia. Itu puncanya lah yang pertama. Yang kedua, menunaikan amanah. Yang ketiga, benar percakapan. Dan yang keempat, aku meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada kena-mengena dengan aku. Aku meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada sangkutan dengan aku. Maknanya meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, yang lara, yang tak boleh apa. Ini yang menyebabkan Luqman diangkat oleh Allah menjadi Al-Hakim, orang yang bijaksana. Riwayat ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi itulah Luqman yang dulunya orang biasa, orang yang dikenali oleh orang setempat. Akhirnya Allah pilih dia dari kalangan anak zamannya menjadi orang yang hebat, yang bijaksana, yang pintar, sehingga orang terkejut. Bukankah engkau dulu ni hamba kepada keluarga fulan? Dulu bukankah engkau mengembala kambing? Ya, aku jaga kambing dulu, akulah yang bela kambing. Macam mana kau boleh diangkat begini rupa? Pertama, takdir Tuhan. Yang kedua, aku tunaikan amanah dengan sebetulnya. Yang ketiga, aku bercakap benar, tidak putar belit. Yang keempat, aku meninggalkan perkara-perkara yang tak ada sangkutan dengan aku. Ini asbab Allah Ta'ala angkat Luqman. Baik, walaqad atayna Luqman al-hikmah, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman. Kita dah kenal Luqman, dia bukan nabi, dia seorang lelaki yang saleh. Rupa dia macam-macam orang ceritalah. Kebanyakan riwayat menceritakan dia ni orang kulit hitam. Orang kulit hitam, pernah menjadi qadhi. Allah Ta'ala kurniakan apa? Hikmah. Apa maksud hikmah? Tafsiran yang banyak. Antara tafsiran hikmah adalah kesempurnaan akal. Yang kedua, antara tafsiran hikmah, kefahaman dan kepintaran. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Yang ketiga, akal, ilmu pengetahuan. Yang keempat, betul dalam perkataan, cakapnya tepat, dia bercakap tepat. Ini juga maksud hikmah.
Ada lagi maksud al-hikmah ialah memahami ilmu syariah, memahami maslahat kepada syariah. Ini juga hikmah. Syariat kita sembahyang, kenapa sembahyang? Di sana ada hikmah. Ada orang faham, ada orang mengerti apa hikmah di sebalik pensyariatan salat, apa hikmah di sebalik pensyariatan zakat, apa hikmah di sebalik pensyariatan haji, puasa, sedekah dan yang lain-lain. Mengetahui hikmahnya, maslahat yang ada di sebalik arahan dan maslahat yang ada di sebalik larangan. Orang yang tahu ni bukan teka. Dia baca tafsiran para ulama, dia baca buku-buku agama, ulama-ulama yang muktabar. Dia baca hadis-hadis Nabi kerana hadis Nabi menghurai ayat-ayat Al-Quran. Lalu dia mendapati di sebalik syariat sekian ada maslahat yang diperlukan oleh Allah. Ulama sebut maslahat itu ialah jalbul manfaah wa dar'ul mafsadah. Itu maslahat di sebalik syariat yang paling besar dan umum. Jalbul maslahah, mencapai, mendapatkan maslahat, mendapatkan manfaat. Jalbul manfaah, mendapatkan manfaat, dan menolak kerosakan dan kemudaratan. Ini adalah maslahat, dan maslahat ini adalah hikmah menurut tafsiran sebahagian ulama. Jadi orang yang alim tentang rahsia kepada syariat, itu dipanggil rahsia syariat lah, benda yang ada di sebalik perintah syarak. Kenapa sembahyang 5 waktu ni fardu ain? Maknanya setiap orang kena buat. Tak boleh sebahagian orang buat, yang lain tak payah. Itu fardu kifayah, kan? Fardu ain setiap orang kena buat. Kenapa sembahyang 5 waktu ni setiap orang kena buat? Ulama sebut dalam kajian mereka, kerana setiap orang perlu rasa punya Tuhan dalam hidup dia. Itu hikmah. Itu rahsia. Rahsia sembahyang. Orang yang tahu rahsia ini adalah orang yang mempunyai hikmah, yang mengetahui hikmah. Itu juga di antara tafsiran yang kita sebutkan tadi. Hikmah itu ialah memahami rahsia syariah. Imam Al-Ghazali dalam salah satu tulisan, beliau menyebutkan, kalau seseorang itu mengetahui hukum hakam, yang 5 waktu fardu ain, zakat wajib, haji wajib, yang ni haram, yang tu harus, yang ni makruh, zina haram, ni berdosa besar, hukum hakam, dia tahu. Dia hanya mempunyai bekas, baru memiliki bekas yang tidak punya isi. Baru ada bekas yang tak ada isi. Ni bekas ni, baru dapat bekas ni. Orang yang tahu hukum ni wajib, hukum ni haram, yang tu boleh, yang ni tak boleh, yang ni dosa besar, ni dosa kecil, tu makruh, ni harus. Kata Imam Al-Ghazali, orang ni baru memiliki bekas yang tidak punya apa-apa isi. Apabila dia mengetahui apa rahsia perkara itu diharuskan, apa rahsia perkara itu diharamkan, apa rahsia perkara itu dosa besar, kenapa dia berdosa kecil, kenapa dia haram, kenapa dia wajib, yang tahu itu baru dikira orang yang punya bekas berisi, baru disebut faqih, alim. Kata Imam Al-Ghazali, baru disebut orang yang diiktiraf keilmuannya. Nampak? Jadi saya nak sebut tentang hikmah. Antara salah satu tafsiran tadi ialah hikmah itu ialah mengetahui maslahat syariah. Maslahat syariah itu ialah, kita sebut tadi secara umumnya, ialah mendapatkan manfaat. Selalunya mendapatkan manfaat ni di sebalik arahan suruh buat, suruh sembahyang, suruh puasa. Sebab ada manfaat yang perlu kita miliki, perlu kita dapat, yang Tuhan tak. Menolak kerosakan ada di sebalik larangan. Tuhan tak bagi buat yang ni, tak bagi buat yang tu, haram buat yang ni, tak boleh buat yang tu. Kenapa tak boleh buat? Supaya mudarat itu tidak terkena, ataupun supaya kita terelak daripada terkena kerosakan. Itulah maslahat, sebahagian daripada ta'rif hikmah. Kembali kita kepada kurniaan Allah kepada Luqman Al-Hakim ini.
Allah Ta'ala kurniakan al-hikmah. Kita tafsirlah ke mana pun. Imam Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahimahullah, beliau mengatakan perkataan hikmah ini sukar untuk didefinisikan. Yalah, kita sebut tadi, ada orang kata ilmu pengetahuan, ada orang kata kepintaran bercakap, ada orang kata kebijaksanaan akal, ada orang kata kesempurnaan akal, ada orang kata maslahat, mengetahui maslahat syariah. Segala kebaikan di sebalik kebaikan, segala kebaikan di sebalik kebaikan, itu adalah hikmah. Abul Hasan kata sukar untuk hikmah ni didefinisikan. Jadi kita kumpulkan semua benda tu, kita kata yang tu mungkin ada kepada Luqman, yang Allah Ta'ala gelarkan kepada dia Al-Hakim. Allah kurniakan hikmah kepada dia, maknanya orangnya pintar. Allah Ta'ala berikan kesempurnaan akal untuk dia berbicara, untuk dia menggunakan kepintaran, ketajaman akal, kepetahan berbicara itu dalam usaha dakwahnya, mengajak. Yang pertama sekali ialah orang terdekat dalam keluarganya, anak dan isterinya. Begitulah kita dalam berdakwah. Kita berdakwah sakan ke sana sini, tapi kita mengabaikan orang yang dekat dengan kita, yang kita duk peluk hari-hari, yang kita duk tengok hari-hari. Ini sasaran pertama Allah Ta'ala nak ajar kepada kita melalui kisah Luqman alaihi salam kepada anaknya. Baik. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Dah kita tafsirkan hikmah tadi. Hikmah kebijaksanaan. Serta kami perintahkan kepadanya. Allah bagi satu anugerah. Allah Ta'ala bagi anugerah yang cukup hebat kepada Luqman, iaitu hikmah. Kemudian Allah perintahkan kepada Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Tuan-tuan tengok, apa maksud syukur? Selalu kita sebut bersyukur. Apa maksud syukur? Maksudnya dari sudut bahasa adalah pujian kita, pujian kepada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Itu secara mudah. Pujian yang kita berikan yang kita berikan kerana kebaikan seseorang. Itu kalau kita berterima kasih dengan orang, kita begitulah. Atas kebaikan yang dia buat, kita puji dia. Okey? Kan? Kalau dengan Allah, kita puji Allah atas nikmat yang dia berikan kepada kita. Luqman Allah bagi hikmah, Allah perintah dia bersyukur. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan dia supaya dia puji, supaya dia puji Allah dengan kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Ada ulama membezakan syukur dengan puji. Mereka bezakan syukur dengan puji. Ibnul Qayyim antara salah seorangnya, dia kata syukur ini ialah apa dia? Memanfaatkan nikmat untuk melakukan ketaatan dan mencintai nikmat tersebut. Mencintai nikmat tersebut dan memanfaatkan wal amalu bi taati, dan memanfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan. Maknanya apa? Maknanya syukur ini dengan tindakan. Syukur ini dengan tindakan. Manakala pujian la yakunu illa bil lisan, kata Ibn Qayyim. Pujian ni dia tak berlaku melainkan dengan lisan, dengan lidah. Pujian tidak berlaku melainkan dengan lidah. Manakala syukur dengan perbuatan. Macam mana perbuatan kita terhadap nikmat Allah Ta'ala? Kita suka nikmat Allah Ta'ala bagi. Yang kedua, kita manfaatkan nikmat Tuhan bagi itu untuk ketaatan dan keredaannya. Ini dengan perbuatan. Jadi kata ulama, syukur dengan perbuatan, pujian dengan lisan. Pujian dengan lisan. Baik tuan-tuan sekalian. Malahan ulama menyebutkan 3 rukun syukur ni.
Yang pertama, mengakui nikmat itu daripada Allah. Ini rukun syukur. Mengakui. Akui kita, ini adalah nikmat daripada Allah. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memuji akan pemberi, iaitu Allah Ta'ala yang memberi nikmat tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan apa yang diberikan untuk ketaatan dan keredaannya. Tiga rukun syukur. Maka ini perlu dilakukan. Ibn Taymiyah dalam fatwa, Majmu'ah Fatawa menyebutkan, asyukru yakunu bil qalbi wa bil lisani wal jawarihi. Syukur itu boleh berlaku dengan lidah, maknanya dengan kata-kata. Boleh berlaku dengan hati, pengiktirafan kita akan pemberian Allah ni, yakin benar ini adalah pemberian Allah, percaya Allah bagi dekat kita. Dan boleh berlaku dengan anggota badan. Macam mana berlaku dengan anggota badan? Kita manfaatkan apa yang Tuhan bagi, kita gerakkan seluruh keupayaan kita melakukan kebaikan. Inilah terima kasih besar kita kepada Tuhan. Kita menggerakkan fikiran kita berfikir untuk kebaikan, merencana kebaikan, merancang kebaikan, berfikir yang baik-baik, tolong orang, macam mana cara nak buat benda baik, menggunakan fikiran kepada kebaikan, menggunakan tenaga jika tenaga masih dimiliki, kita ada kekuatan, kita gunakan kekuatan ini, gunakan segala kebolehan potensi yang ada dalam diri kita untuk kebaikan. Inilah dia bersyukur dengan al-jawarih, anggota badan. Bersyukur dengan al-jawarih, anggota badan. Ini tuan-tuan mari kuliah malam ni bersyukur dengan anggota badan. Sebab Tuhan bagi kesihatan. Kesihatan tu pada tubuh badan. Sebab Tuhan waraskan akal fikiran kita. Akal kita duduk dalam tubuh badan kita. Kita mari suburkan akal dengan menuntut ilmu, beribadah, melaksanakan tanggungjawab. Ini kita kerahkan seluruh anggota kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa kata Tuhan? Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kamu kepada Allah. Perintah ini adalah perintah wajib. Wajib. Bersyukur kepada Tuhan ni wajib. Bentuk syukur kita dah cerita dah panjang lebar tadi. Wajib laksanakan perintah ini. Dan barang siapa, kata Imam Ibn Al-Qayyim, al-ma'asi kulluha min naw'il kufril asghar fahuwa diddu syukri. Kata Imam Ibn Qayyim, maksiat semua kategori maksiat, semua maksiat adalah dari kategori kufur yang kecil. Sesungguhnya kufur yang kecil ini, iaitu maksiat-maksiat tadi, bersetentang dengan syukur. Bersetentang, berlawanan dengan syukur. Jadi, maksiat yang terjadi dalam hidup kita adalah kita menentang syukur itu. Maknanya tidak bersyukur. Karena Muqayyim sebut annal ma'asi kullaha min naw'il kufril asghar, dari bentuk kufur kecil. Kufur kecil yang tidak maksud kufur kecil ni apa? Yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama. Bukan kufur besar. Kan? Kalau kufur besar, keluar daripada millah, khuruj an millatin, keluar daripada agama. Tapi kalau kufur kecil, tak keluar daripada agama, belum keluar lagi, kan? Tapi dia boleh membawa kepada kufur yang besar. Dikira kufur nikmat. Kita selalu sebut apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat ni kafir keluar dari Islam ke? Tak. Kufur nikmat ni ialah kita sepatutnya kesihatan yang ada kita buat baik, tapi kita guna kesihatan ni pergi buat jahat. Harta yang Tuhan bagi, sepatutnya bentuk syukurnya itu ialah kita belanja kepada perkara yang dipersetujui Tuhan.
Tiba-tiba harta ni kita belanja kepada jalan yang haram, maksiat. Dia menyanggahi syukur. Begitulah seterusnya. Dan barang siapa, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Seperti yang pernah kita sebut, Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada kita sebenarnya. Sebab itu Tuhan sebut fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka dia kata, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi apa-apa hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Allah Maha Kaya. Apa maksud Tuhan Maha Kaya? Maknanya Tuhan tak perlukan kepada siapa-siapa. Orang yang kaya harta benda, dia tak perlukan kepada harta, dia tak perlukan kepada pertolongan harta daripada orang. Allah Ta'ala kaya, memiliki segala-galanya, memiliki dunia dan seisinya. Kaya, maksudnya tidak perlukan kepada siapa-siapa. Allah Ta'ala tak perlukan pun kepada syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Maksud tak perlu tu maknanya keberadaan dia atas singgasana ataupun sebagai sang penguasa kepada alam buana ini tidak terjejas disebabkan tidak bersyukurnya manusia kepada dia. Maha Kaya. Maknanya kalau seorang pun atas muka dunia ni, tak ada seorang pun bersyukur dengan dia. Tak ada seorang pun menggunakan apa yang Tuhan bagi, manfaat yang Tuhan bagi untuk jalan yang dia suka, yang Allah Ta'ala suka. Tak ada seorang pun suka. Dia tetap menjadi Tuhan pemilik alam buana ini. Dia tetap memiliki kuasa penuh. Tidak terjejas dengan tidak bersyukurnya manusia-manusia yang ada atas muka dunia ini. Itulah kekayaan. Itulah Maha Kaya. Jadi kata Tuhan, dan barang siapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Habis itu kenapa Tuhan suruh kita bersyukur kalau dia tak perlu kepada syukur kita? Sesungguhnya itu adalah ujian. Sama ada Allah nak bagi pahala dekat kita, atau Allah Ta'ala nak bagi dosa dekat kita. Cikgu bila dia tanya soalan dalam periksa, dia bukanlah tak tahu jawapan. Dia bukan tak tahu jawapan, dia tahu jawapan. Habis itu kenapa dia tanya kepada murid? Kerana menguji. Kerana nak uji murid tu sejauh mana dia faham dalam kelas. Dia faham ketika PDPC dilangsungkan dalam kelas, dia faham ke tidak? Dia tidur ke dia jaga? Dia menyembang ke dia buat kerja apa? Kan? Jadi diuji kepada dia, ditanya soalan dalam dewan peperiksaan. Ditanya soalan untuk menguji. Ujian. Bukan untuk guru tu tak tahu, maka dia hendakkan jawapan. Tidak. Guru tu dia mengajar, dia tahulah apa yang dia ajar. Tapi dia nak uji. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mana dia perintahkan kepada kita, dia perintahkan kepada Luqman, dan maksudnya dia perintahkan juga kepada semua kita. Dalam Quran tu begitulah. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pengajaran itu diambil daripada keumuman ayat Al-Quran, bukan daripada sebab yang khusus. Sebab yang khusus cerita Luqman. Allah Ta'ala perintah Luqman sahaja bersyukur. Maknanya kita pun sekalilah. Kita pun juga diperintahkan Allah untuk bersyukur. Jadi dia perintahkan kita itu untuk bersyukur kerana menguji kita. Nak tengok siapa yang lulus boleh pahala, siapa yang tak lulus boleh dosa. Maka wajib bersyukur, dan kewajipan bersyukur itu bukan manfaatnya kembali kepada Allah, manfaatnya kembali kepada kita. Kan Allah Ta'ala sebut ayat yang selalu kita baca tu, Allah Ta'ala akan tambah apabila seseorang itu bersyukur, tu akan tambah lagi nikmat kan. Lupa dah ayat tu, selalu baca ayat tu.
Ha? La in syakartum. Lalu baca ayat tu. La in syakartum la azidannakum. Ya kan? Jika kamu bersyukur kepada aku, la azidannakum. Aku akan tambah. Tambah apa? Tambah macam-macam. Tambah kebaikan. Jadi tambah kebaikan tu manfaatnya kepada siapa? Kepada kita lah. Kepada kita. Baik, dan barang siapa kata Tuhan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi apa-apa hal kepada Allah. Tak jadi apa, tak menjejaskan kekuasaan Allah. Kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa terpuji. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kita ada lagi 5 minit ni. Satu lagi ayat, iaitu ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Tengok macam mana? Tajuk betul kot. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata kepada anaknya. Dalam tafsiran menyebutkan anak Luqman ni namanya Taron. Taron. Ingat 2 minit ni. Bunyi dah. Atau boleh tak sikit? Boleh? Nak minta izin lah. Masa tuan-tuan bukan masa saya. Masa saya maghrib isyak . Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya. Anaknya siapa dia? Taran. Seperti mana disebut oleh Imam At-Tabari. Anak dan isterinya ni kafir asalnya. Anak dan isteri dia kafir. Luqman ni sentiasa tak berhenti memberi nasihat kepada kedua-dua ni. Anak dan isteri dia. Menunjukkan dia sayang sungguh kepada anak dan isteri dia. Kan? Daripada dia. Anak tu daripada darah daging dia. Kan? Isteri tu orang yang paling dia cintai. Dia gunakan segala keupayaan, kepintaran dia, nasihat kedua-duanya ni, sampailah mereka berdua memeluk Islam. Kan? Apa nasihat dia kepada anaknya? Semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau bersyirik dengan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Semua kita tahu syirik ini adalah suatu perbuatan jenayah terbesar dalam hidup kita. Jenayah dengan siapa? Jenayah kita kepada Tuhan. Inilah jenayah paling besar yang tidak ada keampunan Allah. Ada ulama bincang panjang tentang syiriknya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Yang syirik yang menjadi satu kezaliman yang besar, jenayah yang besar kepada Allah Ta'ala ini adalah syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Semua kita tahu syirik itu syarikat, kataan syarikat, rakan kongsi. Kita jadikan ada satu orang rakan kongsi kepada Allah ataupun sesuatu daripada makhluk sebagai rakan kongsi Tuhan. Sama ada dalam ibadah kita ataupun dalam kerja buat kita. Dalam kerja buat seharian kita, kita jadikan selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai matlamat hidup kita selain daripada Allah. Okay? Sama ada dalam ibadat kita ataupun dalam rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam pentadbiran Allah selaku Tuhan yang mentadbir alam ini, ataupun dalam uluhiyah Allah, iaitu kita mensyirikkan Allah dalam wal-iazubillah, seseorang yang mensyirikkan Allah Ta'ala dalam sembahan mereka. Sama ada sembahan secara zahir, sembah nampak, maksud nampak dia menyembah berhala, ataupun dia menyembah sesuatu yang lain secara tidak nampak, tidak kelihatan, termasuk menyembah kebendaan. Ada pula rakan kongsi Tuhan, iaitu kebendaan. Tak ada benda, tak ada kerja, tak boleh dibuat. Kan? Kena ada benda, barulah boleh dibuat. Jadi syirik yang besar ini adalah kezaliman yang besar yang boleh mengeluarkan seseorang daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu doa yang dibaca dalam maksurat kan. Macam mana doa tu? Lupa lah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung
daripada perbuatan syirik yang min annusyrika bika syai'an na'lamu, daripada perbuatan syirik yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah daripada perbuatan syirik yang kami tidak tahu. Maknanya tak sedar. Maknanya dalam hidup kita ni ada benda-benda yang kita buat boleh jadi syirik. Cuma kebanyakannya dalam bentuk syirik yang kecil, yang tidak keluar daripada agama. Ini dikupas juga oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim sebut antara bentuk contoh syirik asghar ni, bila satu orang dia kata, aku buat ni disebabkan pertolongan Allah dan pertolongan fulan. Ini antara bentuk contoh syirik kecil yang tak keluar agama. Aku boleh buat benda ni sebab Allah Ta'ala bantu dan orang ni. Kita sebut nama orang tu kan. Tarikh pilihan raya siapa tahu? Ada orang jawab, yang tahu tarikh pilihan raya ni Allah dan Perdana Menteri. Ini antara contoh syirik kecil yang tak perasan, kan? Yang kita tak perasan. Jadi yang ni kita minta istighfar. Wa nastaghfiruka lima la ya'lamu, kan? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, kan? Kita minta ampun kepada syirik yang kecil yang kita tak perasan berlaku dalam hidup kita. Jadi semoga Allah Ta'ala bersihkan diri kita daripada melakukan syirik yang besar maupun yang kecil. Mempelajari tentang hakikat syirik, kata ulama, adalah penting bagi menjaga iman, ketulinan iman, kesucian dan kemuliaan iman. Iman tu percaya kita kepada Tuhan mesti solid. Macam mana nak bagi solid? Kena belajar hakikat syirik, pembahagian syirik, kefahaman tentang keduanya. Yang ni insya-Allah ada masa kita akan panjangkan lagi dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Cukup dekat dulu. 2 ayat kita kongsikan malam ni, ayat yang ke-12 dan ke-13. Insya-Allah akan datang kita sambung ayat yang ke-14. Segala yang baik yang saya kongsikan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang silap daripada kelemahan saya selaku manusia biasa. Semoga Allah ampunkan dosa saya dan tuan-tuan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.